Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Salam cerita saya hulurkan. Buat sajian pendengar budiman. Yang baik jadikan amalan, kurang molek jadikan sempadan. Separuh masa sudah berlalu, seorang murid masuk senyap-senyap dan duduk di bangku paling belakang. Cikgu Sunan memerhatikan murid itu dengan pandangan yang tajam. Semakin lama diperhati, murid itu mulai gelisah. Dia berpura-pura mencari sesuatu di dalam mejanya. Murid yang bernama Alias itu bangun lambat-lambat. Dia tahu sebentar lagi dia pasti akan menerima habuan. Begitulah selalunya. Berdiri di situ, perintah Cikgu Sunan. Hatinya berdetuk-detak, bimbang, takut, gentar, semuanya ada. Dia bercadang untuk berterus terang saja, walaupun tidak diterima oleh Cikgu Sunan. Berani kerana benar, takut kerana salah. Cikgu Sunan merenung baju dan seluar lusuhnya. Rambutnya tidak disikat, berkaki ayam. Betisnya bercalar-balar, jijik sekali. Dia menjuitkan bibir. Kenapa lambat? Akhirnya Cikgu Sunan bersuara. Alias diam. Dia tahu, walau benar sekalipun jawapannya, dia tetap kena habuan juga. Panggilan monyet kepadanya bukanlah perkara baru. Cikgu Sunan bertanya, adakah monyet itu kamu sudah dijumpainya? Alias mengangguk sambil tersenyum. Kau memang petikan monyet daripada sekolah kan? Sebab tu kau pun macam monyet. Cikgu Sunan berleter sambil memandang Alias dengan jijik. Saya sayangkan monyet saya, cikgu. Hanya ia kawan baik saya. Jawab Alias dengan jujur. Berkawan biar 1000, sayang pada yang satu. Jawapan Alias cukup menyakitkan hatinya. Sudahlah. Tiba-tiba Cikgu Sunan menempik serentak itu satu penampar kuat hingga ke telinga kanan Alias sehingga terhuyung hayang dibuatnya. Dia tidak menangis. Telinganya terasa bengang dan pendengarannya berdengung. Murid lain diam dan membisu sambil berpaling melihat Alias yang galak. Tapi pada Alias macam tidak apa-apa yang terjadi. Alias tenang. Begitupun di kelopak matanya ada air yang bertakung. Sesudah itu Alias tidak ke sekolah. Kabar menyatakan Alias sudah berhenti. Dada Cikgu Sunan diserkuk sayu. Dia terasa sangat berdosa terhadap Alias. Dia sedar perbuatannya salah, tapi pada hari itu, dia sungguh tidak tahan. Apabila ditanya, cuma monyet saja menjadi alasan. Tengah hari itu, Cikgu Sunan ke rumah Alias. Dia terpaksa melalui denai sempit yang banyak pokok, semalu dan senduduk. Sekali lagi perasaan menyesal menumbuk di hatinya. Alias tidak ada walaupun dipanggil berkali-kali oleh Cikgu Sunan. Tiba-tiba seorang wanita tua yang lumpuh menjenguk dari lubang tingkap. Perasaan sebab menyeram dada Cikgu Sunan. Rupa-rupanya kesulitan Alias amat meruncing. Umpama ayam yang kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Terasa mahu dikerat tangannya yang ganas itu. Cikgu Sunan bertanyakan perempuan tua itu, kemana Alias pergi? Dan ibunya memberitahu Alias bersama monyetnya pergi memetik kelapa di hujung kampung. Itulah rutin harian Alias semenjak bapanya meninggal. Rasa simpati Cikgu Sunan terhadap Alias semakin menebal. Saya datang ini nak tahu mengapa Alias tak ke sekolah lagi. Entahlah, katanya dia tak sekolah lagi. Telinganya sakit. Cikgu Sunan tersenyum. Alias terhenti seketika apabila melihat ada orang di muka pintu rumahnya. Dia seakan tidak percaya dan meluru lantas memeluk Cikgu Sunan erat. Tingkah Alias sungguh mengejutkan Cikgu Sunan. Monyetnya melompat-lompat garang. Alias menempik supaya monyetnya diam. Cikgu Sunan terpandang telinga Alias. Telinga itu merah dan bengkak. Cecair kuning mengalir dari telinganya.
tiba-tiba monyet yang sedang melompat marah di halaman tadi menerkam lalu menggigit tangan Cikgu Sunan. Ia menyangka orang itu akan melakukan tipuannya. Cikgu Sunan mengaduh sakit dan masih bergelut dengan monyet itu. Suasana menjadi kelam kabut. Alias menempik, tapi tempikannya tidak dielakkan. Monyet itu terus menyerang Cikgu Sunan. Demi menyelamatkan Cikgu Sunan, alias mencapai sebatang lembing. Lalu dengan sekuat-kuat hati, dia meradak lembing ke perut monyetnya. Cuma itulah saja yang boleh menyelamatkan gurunya. Monyetnya yang garang itu menjadi lemah, terlentang di atas lantai. Sebelum menghembus nafasnya yang terakhir, mata hitamnya memandang kepada Alias dengan pandangan sayu. Kelopak mata yang berbulu itu tergenang air jernih. Alias terpaku seketika. Ibunya juga tidak berkata apa-apa dan memandangnya dengan satu tafsiran yang asing. Alias tidak dapat menahan perasaannya. Dia menangis terseduh-seduh. Air mata jatuh berderai, jatuh menimpa tubuh monyet kesayangannya. Dia bangun lambat-lambat. Matanya memandang ibunya. Ibu tua itu tetap membisu. Dia masih terseduh-seduh. Selepas kesakitannya reda, Cikgu Sunan mempelawa Alias untuk meneruskan persekolahan kerana monyet yang menyumbang kepada mata pencariannya sudah tiada. Begitulah kesudahan ikatan kasih Alias bersama monyetnya. Jangan menghina sesiapa kerana manusia itu sama sahaja di sisi Tuhan yang Esa. Selidiklah dahulu sesuatu perkara sebelum melakukan tindakan. Jika tidak mahu, ia berakhir dengan penyesalan. Daun selasih, daun keladi. Begitulah kesudahannya cerita tadi. Sekian, terima kasih.